Assalamualaikum dan selamat petang. Bersiaran lagi kita pada petang ini dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Baik, untuk hari ini kita masih berada dalam tema 1 kekeluargaan, unit 2 kenangan manis dan tajuk kita pada hari ini adalah penghubung kasih. Ya. Kemahiran kita ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan kita 1.1 mendengar dan memberikan respon dan standard pembelajaran kita 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat. Yang pertama ayat tunggal, yang kedua ayat majmuk. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu harap pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat mendengar dan mengenal pasti serta menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk. Ya. Manakala kriteria kejayaan, cikgu harap yang pertama, murid dapat mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang kedua, menyenaraikan 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Baik, cuba kita lihat ini ya. Awak masih ingat tak lagi dengan ayat tunggal? Ingat tak? Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal? Baik, kita semak slide ini. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ya. Satu subjek ditambah dengan satu predikat untuk membentuk ayat tunggal. Ya. Okey, contoh yang pertama. Mari kita lihat contoh yang pertama. Nabila ke dapur. Ya. Okey, Nabila di sini, ya, Nabila di sini adalah subjek bagi ayat, iaitu pelaku. Ya, manakala ke dapur pula adalah predikat. Predikatnya adalah ke dapur. Baik, kita semak slide yang berikutnya. Untuk contoh yang kedua, Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Dalam konteks ayat di atas ini, ya, Encik Abdul Aziz adalah subjek, ya, subjek bagi ayat di atas. Manakala frasa membawa barang-barang kering adalah predikat, ya. Ini dia dua contoh yang cikgu petik dari latihan atau pelajaran kita yang lalu. Baik, semak seterusnya. Ayat tunggal terbina dalam berbagai-bagai jenis ayat. Ya, sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Baik, contoh yang pertama ya. Baik, sebelum cikgu huraikan lebih lanjut, cikgu suka nak ingatkan awak sekali lagi. Maknanya di sini ayat tunggal boleh terdiri dari yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat perintah dan akhir sekali ayat seruan. Ayat tunggal atau ayat mudah atau ayat selapis ini boleh terdiri dari atau terbina dari ayat-ayat ni ya. Jadi dia tak semestinya ayat tunggal ini terdiri daripada ayat penyata saja, tapi ada banyak jenis ayat yang boleh dikategorikan sebagai ayat tunggal. Mari kita lihat contoh yang pertama. Baik, contoh 1. Ayat tunggal jenis ayat penyata. Ayah
ini lakaran model yang hendak saya bina. Kalau awak masih ingat dialog ini, ya, dialog Nasri dan ayahnya, ya, ini merupakan ayat penyata, ya. Ini lakaran model yang hendak saya bina. Ayat penyata. Nasri menyatakan kepada ayahnya, ya, model yang hendak dibina dalam pertandingan yang dianjurkan itu. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Ayat tunggal jenis ayat seruan. Baik, ayat contoh yang kedua. Tahniah Nasri, kamu telah berjaya. Kalau awak dapat cam kat sini ada tanda seruan, ya, dan ada tanda koma kat sini, ini merupakan ayat tunggal jenis seruan. Baik, yang ketiga, ayat tunggal jenis tanya. Apakah pendapat ayah? Ini juga merupakan ayat tunggal. Dan akhir sekali, ayat tunggal jenis perintah. Mari kita ke restoran sana. Baik, kesemua ni, ya, adalah ayat tunggal. Binaannya berbeza jenis ayatnya, tapi ia tetap ayat tunggal kerana apa? Kerana tidak ada penggunaan kata hubung. Ya, tak ada kata hubung kat sini, ya. Kalau awak perhatikan tiap-tiap jenis ayat ni tak ada kata hubung. Maka itu ayat ini dikategorikan sebagai ayat tunggal. Walaupun bentuk ayat ini atau jenis ayat ini berbeza di antara satu sama lain. Baik, kita akan lihat yang berikutnya. Pembentukan ayat tunggal boleh terbina daripada subjek dan predikat yang terdiri dari frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Baik, untuk pengetahuan awak, bahagian subjek untuk ayat tunggal ini boleh terdiri dari sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Tak kiralah mana-mana salah satu ni, ya, boleh menjadi subjek, ya, boleh menjadi subjek dalam ayat tunggal, ataupun mana-mana salah satu dari yang cikgu senaraikan di sini, sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama juga boleh menjadi predikat untuk membentuk ayat tunggal. Ya. Kita lihat slide seterusnya. Okey, cikgu tidak bercadang untuk menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai binaan ayat itu sebab nanti kita akan masuk dalam satu tajuk yang lebih khusus, ya. Kita tengok perincian yang keempat mengenai ayat tunggal, ya. Ayat tunggal tidak mengandungi kata hubung, ya, dan atau sambil, lalu, tetapi, kerana, serta dan sebagainya. Ingat, ya, untuk ayat tunggal tidak ada penggunaan kata hubung. Kata hubung tidak boleh wujud dalam ayat tunggal. Jadi, di mana wujudnya kata hubung ini? Mari kita tengok slide cikgu yang seterusnya. Ini ada satu dialog. Maksud ayat majmuk apa pula? Cikgu harap awak tak lupa, ya, ni dah lupa lah ni sebab bertanya apa pula maksud ayat majmuk. Mari kita semak slide cikgu yang seterusnya, ya.
Baik, demikian tadi slot video pendek lama ya. Anas tunggu Amira untuk tiba bersama-sama. Kita semak slide ini. Kita dapat fahami ya sedikit penerangan ringkas mengenai ayat majmuk. Ya, cikgu olah di sini. Ayat majmuk terdiri dari dua ayat tunggal ya. Dua atau lebih ayat tunggal. Contohnya ayat tunggal yang pertama dan ayat tunggal yang kedua digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Mana-mana kata hubung sama ada dan, atau, tetapi, kerana, serta, lalu. Jadi apabila dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan salah satu kata hubung yang dalam senarai atau luar senarai selain dari ini, maka terbentuklah ayat majmuk. Ya. Mari kita semak ayat majmuk ya yang cikgu beri kat sini. Kita lihat contoh ayat majmuk ya. Ayat majmuk ni cikgu petik dari pelajaran kita yang lalu ya. Baik, ayat majmuk yang pertama. Baik, mereka datang untuk membeli beras. Kata hubung yang digunakan dalam ayat di sini adalah untuk. Ya, subjeknya ialah mereka datang. Ya, predikatnya pula ialah datang dan membeli beras. Ada dua predikat di sini dan kedua-dua predikat ini telah dicantumkan dengan menggunakan kata hubung untuk ni tadi ya. Baik, kita nak lihat yang ayat kedua ni pula. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kalau awak dapat lihat di sini ada dua subjek dalam ayat ini. Subjek yang pertama Nabila, subjek yang kedua adalah Nasri. Kedua-dua subjek ini telah digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan predikat untuk ayat ini adalah menghias kedai dengan cantiknya. Kalau ayat ini kita tulis dalam bentuk ayat tunggal, ia akan berbunyi begini ya. Nabila menghias kedai nenek dengan cantiknya. Itu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Jadi terdapat dua ayat tunggal dalam ayat ini dan ada dua subjek yang berlainan. Predikatnya sama iaitu menghias kedai nenek dengan cantiknya. Tetapi subjeknya ada dua. Yang pertama Nabila, yang kedua Nasri. Jadi kedua-duanya mempunyai predikat yang sama, kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung dan maka jadilah dia ayat majmuk. Kita tengok pula contoh yang ketiga. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik perhatian pelanggan. Baik, sama seperti ayat yang pertama, terdapat penggunaan kata hubung untuk di sini ya. Dua buah ayat, dua ayat tunggal digabungkan dengan menggunakan kata hubung untuk. Manakala ayat yang keempat terdapat subjek di sini Amin, subjek lagi satu ialah Arif ya. Amin dan Arif adik beradik.
dihubungkan dengan menggunakan kata hubung atau dicantum dengan menggunakan kata hubung dan. Ya. Baik, kita semak muka surat seterusnya dalam buku teks awak. Hari ini kita akan belajar muka surat 13. Ya. Cikgu harap penerangan cikgu mengenai ayat majmuk dan ayat tunggal tadi jelas ya supaya awak dapat mengecam ayat majmuk dan ayat tunggal yang terkandung di dalam petikan ini. Mari kita baca petikan ini bersama-sama dan sebentar lagi cikgu akan buat huraian ringkas agar awak dapat tahu apa atau dapat membezakan jenis ayat di dalam petikan. Ya. Sila semak buku teks awak pada halaman 13. Ya, murid-murid. Baik, mari baca bersama cikgu. Kenangan manis, kemahiran mendengar dan bertutur, penghubung kasih. Ya. Keluarga Nabila hendak ke rumah Aklum. Semasa dalam perjalanan, mereka telah singgah di gerai buah-buahan. Baik, yang pertama kita nak tengok dialog ni ya, dialog ayah dulu ya. Baik, gerai ini menjual buah-buahan. Kamu dan Nasri suka akan buah-buahan. Pilihlah buah limau madu atau limau bali. Baik, dalam petikan ini kalau dapat awak baca, awak lihat pada bahagian aktiviti, awak boleh camkan di sini ya ayat tunggal ditulis dengan warna merah ya. Manakala ayat majmuk ditulis dengan warna biru. Kalau awak dapat lihat yang ayat yang pertama, gerai ini menjual buah-buahan, ditulis dengan warna merah. Maka sudah tentulah yang ini merupakan ayat tunggal ya. Sebab ayat ini ayat mudah, ayat selapis dan tidak ada penggunaan kata hubung. Bagaimana dengan kamu dan Nasri suka akan buah limau? Awak dapat tak camkan kat sini ada dua subjek dalam ni. Yang pertama kamu, yang kedua Nasri dan ada penggunaan kata hubung dan di sini maka secara automatik jadilah ayat di atas tu ayat majmuk. Dalam petikan ini, ya murid-murid, dalam petikan ini terdapat dua sahaja contoh yang diberi untuk menunjukkan kepada awak ayat majmuk dan ayat tunggal di dalam teks. Seterusnya, awak kena cari sendiri. Baik, bagaimana cara nak cari sendiri itu? Cikgu akan berikan satu tips ya. Bila selepas awak membaca secara automatik, awak akan dapat mengenal ayat majmuk dan ayat tunggal dalam petikan ini. Okey, awak perlu lihat kepada penggunaan kata hubung. Kita telah pun mempelajari kata hubung sebentar tadi. Awak perlu baca dalam setiap baris ayat. Cuba kita baca ayat seterusnya. Pilihlah buah limau madu atau limau bali. Pilihlah buah limau madu atau limau bali. Dalam ayat yang ini, dalam dialog ini terdapat penggunaan kata hubung atau. Okey, bila ada kata hubung secara automatik, ayat tersebut merupakan ayat majmuk.
Baik, seterusnya kita tengok dialog siapa di sini? Okey, dialog Nabila. Baiklah ayah, saya memilih buah limau. Okey, ayat Nabila, saya memilih buah limau. Buah limau madu. Ayat ni ayat mudah, ayat dasar, ayat penyata, tidak ada penggunaan kata hubung, ya, maka ayat tersebut tergolong dalam golongan ayat apa cikgu kata kalau tak ada kata hubung? Ayat tunggal, ya. Maka di sini ada satu ayat tunggal. Di sini tadi ada satu lagi ayat majmuk. Sebab apa? Sebab tadi ada kata hubung. Cikgu tandakan begini untuk memudahkan awak. Awak lihat penggunaan kata hubung kat sini. Ya. Baik. Kita sambung. Saya suka akan buah limau madu kerana. Baik, cikgu tak perlu habiskan ayat ini. Penyudahnya tak begitu penting. Yang pentingnya kat sini ada penggunaan kata hubung kerana. Maka awak tahulah kalau ada kata hubung tu kategori mana, ya. Ayat itu, ya, sama ada ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Cikgu harap awak dapat camkan itu, ya. Awak masih ingat tak lagi apa yang cikgu terangkan mengenai ayat tunggal? Baik, ayat tunggal boleh terdiri dari ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah dan ayat tanya. Mari kita baca lagi, kita sambung baca lagi ayat ini, ya. Buah limau madu di sana. Baik, ini lebih bersifat apa? Lebih bersifat penyataan. Bila penyataan, maknanya ayat penyata. Tapi ayat penyata tu adakah ayat tunggal atau ayat majmuk? Awak perlu pula semak dalam setiap baris ni. Ada tak kata hubung? Kalau ada kata hubung, di mana kedudukan ayat? Kalau tak ada kata hubung, di mana kategori ayat ni? Yang tu cikgu nak awak jawab sendiri. Baik, kita sambung, ya. Ayah hendak membelikan Pak Long buah mangga dan buah rambutan sebagai buah tangan. Okey, kat sini ada satu kata hubung, ya. Okey, kata hubungnya ialah dan. Baik, secara automatik ayat ini adalah ayat majmuk. Cikgu harap awak dah cam sekarang ni. Baik, cikgu rasa cikgu tidak perlu menghabiskan bacaan petikan ini. Cikgu harap selepas ini awak akan sambung mengulang, kaji dan menyemak petikan ini. Ya. Kita tidak mahu membahaskan petikan ini secara panjang lebar sebab apa yang cikgu nak tekankan di sini ialah dalam petikan ini seharusnya awak boleh mengecam perbezaan di antara ayat tunggal dan ayat majmuk. Mari kita tengok slide seterusnya. Okey, ini tadi contoh ayat tunggal yang terdapat dalam petikan. Cikgu hanya tuliskan satu di sini. Yang lainnya awak boleh cari sendiri dalam petikan muka surat 13. Begitu juga ayat majmuk dalam petikan. Ada ayat majmuk yang diberi kamu dan Nasri suka akan buah limau. Yang ini diberi, yang lain tadi kita dah bincang dan yang seterusnya awak kena cari. Baik, yang penting yang ini, ya. Yang ini adalah apa yang perlu awak lakukan selepas ini. Baik, awak semak buku aktiviti awak halaman 15, ya. Maaf ada gangguan sikit. Okey, awak semak buku aktiviti awak halaman 15. Ini yang perlu awak lakukan, ya, selepas sesi atau slot cikgu dalam slide ini. Awak buka buku aktiviti halaman 15 dan awak perlu lakukan aktiviti ini
Apakah aktiviti itu? Aktivitinya ialah awak perlu mengasingkan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan ini. Ya. Awak asingkan atau awak kelaskan sama ada ayat tu ayat tunggal ataupun ayat itu ialah ayat majmuk. Baik, cikgu sudah bincangkan cara membezakan itu. Paling jelas sekali awak boleh lihat terhadap penggunaan kata hubung untuk ayat majmuk. Kalau ada kata hubung tu maknanya ayat tu ayat majmuk. Tapi kalau tak ada kata hubung, sudah semestinya lah ayat itu ayat tunggal. Awak perlu mengasingkannya dalam ruangan-ruangan ini sama ada ayat tunggal atau ayat majmuk. Segala petikan di sini, segala ayat di sini, asingkanlah menurut kriteria ayat yang sepatutnya. Baik, cikgu rasa cikgu dah kita sudah ke penghujung siaran dan cikgu dah terangkan kepada awak dengan agak mendalam mengenai ayat tunggal dan ayat majmuk dalam slot kali ini ya. Jadi apa yang perlu awak lakukan, inilah ya awak perlu buat latihan, ini tugasan awak. Baik, cikgu rasa cukup setakat ini dahulu sehingga kita berjumpa di slot yang lain. Sekian. Assalamualaikum.